Alhamdulillah lepas daripada daerah Belait, terasa perut lapar, singgah sekejap ke Tutong untuk sarapan makan pulut panggang bersama rakan kita ni, Majdi Dr. Haji Sarbi ni. Assalamualaikum, apa kabarnya Majdi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dini dan juga Norintan, alhamdulillah saya kabar baik di sini. Bagaimana pula dengan rakan setugas di sana? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sihat seperti biasa. Jadi Majdi ya, kita ingin bertanya ni kepada Majdi ya, apa antara aktiviti ataupun mungkin yang dilakukannya biasanya di hujung-hujung tahun ini. Kalau tadi Siti Mariam akan menginap staycation ataupun menginap di hotel-hotel di Bandar Seri Begawan. Kalau Majdi sendiri macam mana? Kalau setiap tahun, hujung tahun, setiap tahunnya memang seperti biasalah. Tiada aktiviti yang saya lakukan sebenarnya. Saya cuma melalui hari-hari seperti biasa juga. Jadi mungkin Dini dan juga Norintan ada idea untuk saya melakukan aktiviti hujung tahun. Mungkin boleh kongsikan. Kalau saya sendiri, Kak Dini sendiri dah dulu. Kalau kebiasaannya, hujung-hujung tahun ini keluarga akan berkumpul. Dan mungkin malam-malam itu ada karaoke night bersama keluarga. Mungkin ada diadakan aktiviti game bersama keluarga. Ataupun yang paling rasanya common juga, kebiasaannya orang kita lakukan, barbecue. BBQ-nya orang kita ni. Memang confirm ayam habis. Kalau ke kedai banyak orang buat ayam. Itulah ya, biasanya itulah antara aktiviti yang biasanya lazim dilakukannya bersama dengan ahli keluarga. Dan ini sebetulnya ni Denny dan juga Majdi ya, dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim bersama dengan ahli keluarga. Kalau mungkin sebelum ini kita ni ada rasa macam mungkin kurang spend time bersama dengan ahli keluarga, dan ini adalah waktunya dengan kita melakukan aktiviti ataupun permainan games. Biasanya ada permainan games biasanya akan dilakukan. Ya. Kalau Intan mungkin boleh kongsi dengan Majdi aktiviti yang lazim dilakukan? Sama lah macam tadi. Sama juga. BBQ ya, dan juga adanya aktiviti-aktiviti bersama ahli keluarga. Mungkin boleh jadikan sebagai idea kepada Majdi. Ya, tepat sekali. Mungkin nanti saya maklumkan pada adik-beradik lah. Kalau diorang mau, mungkin boleh dilakukan di hujung tahun. Tapi kalau akan BBQ, Majdi confirm mesti laju ke kedai. Mesti membeli ayam awal sendiri balik. Iya ya. Baik ya, Majdi, kami serahkannya kepada Majdi buat seketika untuk berkongsi apakah antara bahan semasa dan juga bahan rakaman yang akan dikongsikan. Silakan. Silakan Majdi. Baik, terima kasih kepada Dini dan juga Norintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat ada penonton. Kita bersua pada edisi pagi ini untuk berkongsi makluman dan juga satu bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan kita bersama pada hari ini. Dan ada penonton, saya kongsikan terlebih dahulu dua makluman di sini. Pada hari ini 30 Disember 2022 sedang berlangsungnya riadah berjalan kaki dan ia diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Danau Daerah Tutong, yang mana ia sudah pun berlangsung dari jam 6.30 pagi tadi dan insya-Allah akan berakhir di sekitar jam 10.30 pagi. Dan juga diadakan ialah gerai jualan bulanan MPK Danau, dan kita harapkan acara yang berlangsung pada pagi ini akan berjalan dengan lancar dan selaras juga dengan keadaan cuaca yang baik pada pagi ini. Dan esok 31 Disember 2022 juga diadakan riadah berjalan kaki, dan kali ini adalah anjuran daripada Majlis Perundingan Kampung Luagan Duduk dan insya-Allah akan diadakan di Pusat Kemasyarakatan Kampung Luagan Duduk dan bermula seawal jam 7 pagi. Jadi adalah dialalukan kepada penduduk-penduduk kampung sekitar yang tinggal di kawasan Kampung Luagan Duduk dan juga orang ramai yang mungkin ada kelapangan masa untuk mengikuti riadah berjalan kaki yang akan diadakan esok 31 Disember 2022. Ada penonton, itu dua makluman saya kongsikan sebentar tadi, dan untuk selanjutnya pula mari kita saksikan bahan yang kami sediakan untuk edisinya hari ini. Musim cuti penggal persekolahan di bulan Disember ini diisikan dengan pelbagai aktiviti yang dapat dilakukan untuk menimba pengalaman, mengasah kemahiran dan sebagainya. Dan ada masa terluang inilah seharusnya dipenuhkan dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk memenuhi hari-hari yang berlalu. Antara aktiviti yang diisikan ketika musim cuti persekolahan ini ialah program postcard, anjuran Ecopolis Garden dan telah diadakan di Amas Apartment Bangunan Amas Lamunin Tutong.
Pengisian program termasuklah aktiviti melukis, origami, jualan thrift, jualan makanan dan minuman. Turut diisikan pada program tersebut ialah sesi sembang santai bersama penerima anugerah Belia Cemerlang pada tahun ini, iaitu Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan. Menyingkap sedikit latar belakang beliau, beliau merupakan penerima anugerah Pemimpin Muda Belia pada Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17 tahun 2022. Memegang jawatan sebagai Ketua Kampung Sengkarai di usia 30-an, beliau ini juga memegang beberapa jawatan penting seperti selaku pengerusi Gerakan Belia Impak Tutong dan Setiausaha Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong BKKT. Pada sesi tersebut, pelbagai cerita dan pengalaman beliau kongsikan merangkumi jalur perjalanan beliau dalam mengecapi cita-cita selaku penggerak belia aktif di daerah ini sehinggalah pencapaian yang telah beliau capai sehingga kini. Saya mula aktif dalam bidang kesukarelawan ataupun dalam bidang kebeliaan nanti sejak saya di zaman sekolah lagi. Di mana mula-mula di sekolah rendah saya cuba mengikuti persatuan-persatuan seperti pengakap dan juga aktiviti-aktiviti yang yang dikendalikan oleh sekolah seperti bahas, perpaduan mari bercerita dan sebagainya. Jadi di sana daripada sekolah rendah saya mula aktif dan berjinak-jinaklah dalam bidang kesukarelawan. Jadi akhirnya bila ke sekolah menengah saya telah pun mengikuti banyak aktiviti-aktiviti yang dikendalikan. Tapi sebelum itu memang saya minat dalam bidang seni. Jadi dalam bidang seni itu merangkumi banyak sebenarnya. Seni nyanyian, tarian dan sebagainya lah. Jadi di sana saya mula berminat dalam bidang adalah. Sesi yang diadakan secara informal dan berkonsepkan high tea atau minum petang tersebut menarik minat beberapa orang belia di daerah ini bagi mendengarkan perkongsian yang penuh inspirasi serta semangat dan motivasi sebagai belia yang berwawasan dalam menyumbang kepada perkembangan modal insan dan berbakti kepada negara. Sesi ini memberi peluang kepada para belia untuk berinteraksi dengan lebih tenang dan bersahaja bersama penerima anugerah tanpa ada rasa ragu atau malu kerana pendekatan seumpama ini dapat memberi keyakinan kepada mereka khususnya yang mempunyai kemusykilan dan mengajukan pertanyaan. Jadi dengan sendirinya Impak ini macam satu tempat belia-belia bukan sahaja daerah Tutong, malah daerah lain untuk bergabung. Itu target kami sebenarnya. First untuk seperti untuk menanamkan budaya dan sebagainya. Cara jadi orang Impak kerana saya first time jadi orang Impak selepas mengadakan program pertanian which is dari agriculture dari Sekurung sama dari Senaut Petropis. Ada macam dia bagi motivasi dan seperti jangan boleh give up, mesti keep moving forward dan boleh macam kalau saya ada down mesti ada semangat dan support daripada ibu bapa dan sebagainya. Manfaatnya ialah menggaul dengan orang-orang baru seperti orang belia yang baru kerana kita tahu ada boleh jadikan pelajaran pada lain seperti sekiranya nak belajar yang baru seperti dari segi multimedia boleh menjadi orang yang bekas orang biru multimedia dan sebagainya. Saya rasa ia merupakan satu yang bagus walaupun kita ada acara yang tadi ada acara motivasi. Kemudian di samping itu ada juga acara-acara lain seperti jual beli dan juga aktiviti-aktiviti kanak-kanak. Ia akan membukakan itulah peluang macam membuka minda orang-orang yang datang. Terutama sekalinya yang saya lihat tadi adalah banyaknya golongan belia. So orang tahu bidang di Brunei ini banyak sebenarnya boleh dapat entrepreneur, mungkin ada aktiviti permainan kanak-kanak dan sebagainya. Ya, sukarelawan merupakan satu kerja yang ia berasal daripada apa yang kami minat, suka dan juga kami mesti rela lah dalam sesuatu. So ia tidak boleh ada unsur paksaan dan juga tidak boleh di-push lah macam tu. So bagi saya untuk mengikuti sukarelawan ini satu yang baik kerana salah satu ia akan mendevelop kami punya
ikhlas, kita develop our macam mana kami tu hati kami tu macam mau menolong orang tanpa paksaan dan juga mau menolong orang lah macam jika ada masalah dan sebagainya tu kan. Dan ya secara tidak langsung apabila kita mengamalkan sukarelawan ni, kita akan dapat membantu lebih ramai orang tanpa macam mengharap imbal balik. Pada pendapat saya, since masa cuti sekolah ni ada je akan buat apa-apa kan. Sementara untuk mengisi masa lapangan tu boleh je attend macam something like this which is might be useful je lah. Daripada penerimaan anugerah tersebut yang saya boleh belajar ialah kalau dengan mengikuti kesukarelawanan ini, Tani dapat selain daripada experience, Tani juga dapat berjumpa dengan orang ramai. Daripada mendapat social skills ini juga, Tani dapat macam mempelajari selain daripada penerimaan anugerah itu, daripada orang-orang yang datang itu je lah, which is from different backgrounds kan. So, masing-masing itu memiliki kemahiran tersendiri yang saya boleh belajar juga dari mereka. Apa yang saya dapat sumbangkan sebagai seorang belia adalah terutama sekali macam Tani, negara Tani ada target 2035 dan dengan mengikuti sukarelawanan ini, kan tadi saya cakap juga Tani dapat membina yang skill-skills itu kan, dan daripada skill-skills yang kami ada tu, contohnya adalah teamwork, dan dengan adanya teamwork ini, Tani dapat memajukan negara itu lah juga. Diharap aktiviti yang diadakan ini dapat mengisi masa percutian sekolah para belia dengan ilmu yang berguna, terutama dalam bidang kesukarelawanan seperti yang dikongsikan ketika sesi tersebut. Selain mengambil iktibar dan belajar daripada pengalaman orang yang berjaya agar dapat dijadikan sebagai panduan dalam mencapai kejayaan kelak.